Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Kemenyan Berasak. So dalam siri kali ni, aku bercadang untuk susun balik semua cerita-cerita aku. Sebab cerita-cerita sebelum ni aku move back and forth banyak kali. So nanti benda tu menyusahkan aku sendiri. Aku nak kena tengok balik video-video yang lama. Sebab aku upload bukan selalu SKB ni. So aku takut nanti aku tercerita perkara yang sama dua kali. Okay. So untuk memudahkannya, aku akan ceritakan daripada permulaan. Untuk makluman korang, aku dilahirkan di Taiping, Perak. Dan aku sempat membesar sekejap di sana. Pada masa tersebut di Taiping, kami duduk di quarters polis di Swettenham Road. Ini nama lama. Kalau korang jumpa orang-orang dulu 70-an, 80-an, macam Chowkit, dia orang panggil Chowkit Road. Siap ada lagu lagi, Sudirman buat lagu. Kemudian Ipoh Road. Itu lama punya. So macam aku duduk di Taiping dulu, Swettenham Road. Swettenham Road ni sekarang dah nama baru, Jalan Istana Larut. Di manakah lokasi quarters polis yang aku duduk dulu? Ini kalau orang Taiping, InsyaAllah dia akan tahulah. Dekat Swettenham Road ni, pada mulanya ianya adalah sebuah quarters. Kemudian disebabkan, aku rasa salah satu faktor dia gangguan yang berlaku di quarters tersebut, kemudiannya ia dikonvert menjadi Balai Trafik Taiping. Dan sekarang balai itu dah tak ada dah. Bangunan kayu tersebut telah dirobohkan. Ianya adalah sebuah bangunan kayu dirobohkan. Dan di tapak yang sama sekarang ni terletaknya IPD Taiping. Dekat situlah kami sekeluarga menetap dahulu. So apa yang berlaku di quarters polis Swettenham Road ni, cerita ni adalah cerita daripada bapa aku, daripada mak aku, daripada moyang aku. Alhamdulillah aku sempat jumpa moyang aku dulu. Dia tinggal dengan kami sampai usia aku berapa, 11-12 tahun macam tu. Ini sebelah bapa aku. So ini cerita-cerita yang aku dapat daripada dia orang dulu. Aku punya pengalaman sendiri aku tak ingat banyak sangat, tapi aku akan ceritakan bahagian yang aku ingat. Kerana pada masa tersebut aku kecil lagi. Ianya bermula daripada aku baby sampai usia aku 3 tahun. So antara kejadian-kejadian yang berlaku antara kejadian-kejadian yang berlaku sewaktu kami menetap di Swettenham Road ni, perkara pertama adalah daripada moyang aku sendiri. Moyang aku ni aku panggil dia Nek. Nek aku pernah cerita. Dia kata sewaktu menetap di quarters tersebut, apa yang dia selalu ternampak, ini bukan saja Nek aku nampak, malah mak aku sendiri pun nampak, adalah tangan. Ianya adalah tangan di atas bukan bumbung kita punya masa tu. Yelah, ada bumbung dan ada plywood lah dalam, dekat atas plywood. So tangan ni ianya mempunyai jari-jari ni, kuku yang tajam, dan kuku ni seolah-olah dibenamkan tembus plywood ni daripada atas. Tapi yang peliknya, bila keesokan paginya, bila tengok tak ada pun plywood yang berlubang. Cuma sewaktu gangguan memang nampak seperti ada jari jemari yang berkuku tajam dan sentiasa merobek plywood tersebut. Ini yang selalu dihadapi oleh nek aku dulu dengan mak aku. Kemudian daripada penceritaan mereka juga sewaktu aku dilahirkan, mak aku beranak kan aja aku.
Kita orang keluar je daripada hospital, itulah rumah pertama yang aku masuk. Aku dibesarkan kat situ untuk tempoh lebih kurang 3 tahun lah. Sewaktu mak aku masih dalam pantang lagi, kalau zaman dulu-dulu baby, sekarang pun banyak, tapi zaman tu dia ikat tali dekat pintu, bingkai pintu, buat endui. Orang Perak panggil endui. So kita tidur dalam, baby akan tidur dalam endui lah. So bila, yang ini yang mak aku ceritakan, so bila aku tidur dekat dalam endui tu, aku tak nak tidur pada masa tersebut. Dan mata aku tak tengok tempat lain. Aku hanya memandang ke atas sahaja. Ini daripada penceritaan daripada mak aku lah. Aku hanya memandang ke atas sahaja. So mak aku akan sapukan muka macam tu. Dan bila aku buka mata balik, aku tetap memandang ke atas. Aku tak tengok tempat lain. Tengok di atas, tengok di atas, tengok di atas. So mak aku pun jadi kaget lah. Full lah mak kaget. Aku suka betul lah. So dia beranikan diri, dia tengok di atas. Dan apa yang dia nampak di atas tu adalah penampakan wanita yang berambut panjang. Tu dia pun panggil Cik Lang lah. Sedang menerawang dekat atas tu sambil memerhatikan aku yang di dalam endui ni. Ini part yang aku rasa agak kelakar jugalah. So mak aku masa tu, apa yang dia cerita kepada aku ialah dia terkejut dan dia terus berlari. Dia berlari keluar daripada rumah dan dia berlari menuju ke barek polis. Dekat aja ada barek polis masa tu. Dia berlari ke barek polis dan dia berjumpa dengan ada seorang rakan dia lah. Dia mengadulah, dia kata, "Oi, tolong, dekat rumah ada benda tu, ada langsui," dia kata. Dia kata dekat atas. Lepas tu yang kawan mak aku ni bertanya, "Datuk, anak kamu mana?" Baru mak aku teringat, ya Allah, anak aku dalam landui. Dan apa yang berlaku ialah mak aku berlari balik ke rumah, ambil aku dalam landui dan lari balik keluar. Ini dah mula gurauannya agak kasar. Tapi kami masih terus menetap di sana. Kemudian macam bapa aku sendiri, pada permulaannya sekali-sekala dia akan bermimpi yang agak aneh jugalah. Dia bermimpi dikejar oleh binatang buas, bermimpi berjumpa dengan makhluk-makhluk yang rupanya memang tak ada dalam alam manusia kita ni kan. Dan gangguan ni mula memuncak pada usia aku memasuki 2 tahun setengah. So apa yang berlaku pada usia aku 2 tahun setengah adalah bapa aku makin kerap menerima mimpi. Dan nak dijadikan cerita, bapa aku pun rasa kurang selesa. Dia pun panggil lah orang-orang pandai ni. Yang bapa aku maklumkan pada aku masa tu, gelaran pada masa tu dia orang ni ialah macam sekarang agak lah, bomoh. Masa tu kalau panggil ustaz pun, ustaz hanya mampu datang ke rumah at that time. Kemudian kita buat kenduri doa selamat, kita buat solat hajat, kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok. Zaman tu tak banyak sangat yang pakar dalam ruqyah. So bomoh-bomoh, banyak bomoh dukun pawang pada masa 80-an ni lah. Ini awal 80-an. So ada seorang bomoh ni bagi tahu dekat belakang rumah, which is quarters ni, di belakang quarters ni, memang betul di belakang quarters tu pada masa tersebut ada pokok asam kumbang. Dan di sebelah pokok asam kumbang tu, betul-betul sebelah batang pokok tu, memang ada sebuah busuk jantan yang agak besar. Bomoh ni memaklumkan bahawa di busuk jantan tersebut ada hantu ayah. Dan hantu ayah ni juga kerap mengganggu. Cerita pertama yang tangan berkuku apa semua tadi tu kan, itu memang kerja dia lah.
So bomoh ni juga memaklumkan kepada bapa aku bahawa dia dah lama tak ada tuan. Tuan dia dah mati. Sebelum tuan dia mati, tuan dia letak dia dekat situ. So dia minta tuan. Respon bapa aku pada masa tu ialah, of course lah dia tak nak benda-benda ni. Bapa aku orang Kedah. So respon dia simple lah. Aku polis, aku nak benda-benda ni, aku nak buat apa? Aku ada pistol kot. Setakat korang main nak ugut aku ke apa ke, nak buat tak elok aku tembak lah. Itu bapa aku. Okay. So bomoh ni pun menyampaikan lah, even dekat dalam mimpi pun, waktu dalam mimpi yang bermula dengan bermimpi dikejar binatang buas, kemudian bermimpi berjumpa dengan makhluk-makhluk yang tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata ni. Jin setan ni lah, rupanya memang hodoh. Itu yang bapa aku bagi tahu. Kemudian mimpi bertemu sendiri dengan makhluk hitam ni. Dia datang berupakan makhluk hitam bermata merah, hantu air ni lah. Dan dia minta untuk bapa aku jadi tuan dia. So bapa aku tiap kali memang menolak. Dan bomoh ni pun dia sampaikan dia tak nak. So bermula daripada saat tersebut, gangguannya semakin dahsyat. Waktu aku dah nak meningkat masuk 3 tahun, aku dah mula boleh ingat. Yang ini apa yang aku ingat pada masa tersebut antara gangguan-gangguan yang berlaku. Pada masa ni memang bapa aku dah menolak dan gangguannya agak kasar. Apa yang berlaku ialah pada setiap malam dia akan, tak tahu apa dia buat, tapi macam orang masak kat dapur, kelentang apa semua. Lepas tu beras tu akan diambil dan ditabur di seluruh rumah. Selepas dia tabur beras, dia akan ambil gula pula, dia tabur seluruh rumah. Kemudian dia ambil garam, dia tabur seluruh rumah. So setiap pagi bila kami bangun aja daripada tidur, rumah akan penuh dengan beras, gula, garam di atas lantai. Daripada dapur, semua kawasan sampai dalam bilik, ruang tamu apa semua kawasan penuh. So kerja bapa aku pada masa tu ialah setiap hari terpaksa beli beras, terpaksa beli gula, terpaksa beli garam. Agak memenatkan. Pada masa ni bapa aku dah mula cari rumah sewa di luar. Dan of course bukan dapat terus macam tu. Contoh hari ni cari terus dapat, tak. So makan masa. Bila makan masa, gangguannya bertambah lagi. Bila dia tengok seolah-olah macam tak ada respon, dia dah tabur semua benda-benda ni atas lantai. Kemudian dia tambah, selain daripada menabur beras, gula dan garam ni tadi, segala kain baju yang ada dalam almari apa semua dikenjahnya. Habis dilempar, berselerak satu rumah. Still masih tak ada respon apa-apa daripada bapa aku. Kemudian waktu kami ini antara yang aku paling ingat. Waktu tu kami sedang makan malam. Waktu kami sedang nak makan malam, piring yang aku nak makan ada nasi semua. Piring tu macam orang tepis, terus melayang, kena kat dinding dan piring tu pecah. So masa tu agak melampau. Bapa aku pun macam dah naik darah jugalah waktu tu. So apa yang berlaku ialah bapa aku keluar ke belakang rumah di pokok asam kumbang tersebut. Dan bapa aku terus, ialah orang marah, terus cakap, apa benda kau buat ni apa semua. Aku selama ni aku sabar. Kau tabur beras apa semua, aku tak cakap apa. Kemudian kau tabur kain baju, tak cakap apa. Sekarang ni anak aku tengah makan, kau angkat pinggan dia, kau lempar kat dinding. Ni makanan rezeki kami. So bapa aku agak marah. Memang keluar jugalah kata-kata kesat, memarahi benda tersebut kan. Tapi pada masa tersebut, apa yang dimaklumkan oleh bapa aku ialah tiada sebarang respon. So kami pun masuk balik kembali ke dalam rumah. Dan responnya datang ialah pada awal pagi. Awal pagi ni bukanlah pukul 6 pagi. Ini bermula dalam lebih kurang pukul 3 atau 4 pagi. Dan ini antara perkara yang aku ingat lagi kerana aku dengan mak aku masa tu memang kami duduk di bawah katil.
Apa yang berlaku ialah dia mengamuk semahu-mahunya. Ianya bermula dengan mula-mula macam aku sendiri, aku ingat hujan. Atap dia atap asbestos tu tau. Rumah kayu. Apa yang berlaku ialah dia bermula dengan dia baling pasir atas bumbung. Setelah selesai baling pasir atas bumbung, baling pasir, kemudian macam biasa dia taburnya habis semua barang-barang kat dalam rumah ni. Kali ni bukan sahaja garam, gula, beras apa semua. Apa sahaja yang ada kat dapur tu semua habis ditaburnya. Dicampaknya periuk, belanga, kuali apa semua dicampaknya habis. Yang buatkan aku menyuruk di bawah katil bersama mak aku pada masa tersebut adalah kerana almari semua ditolak jatuh. Bapa aku dah tak boleh tahan pada masa tersebut. So dia terus masuk ke dalam bilik, ambil aku dengan mak aku. Malam tu kami terus keluar. Pagi tu terus keluar dan kami tidur di hotel. Keesokannya bapa aku buat keputusan kena pindah. Kebetulan bapa aku pun dah dapat rumah sewa yang lain pada masa tersebut. So setelah selesai berurusan dengan tuan rumah, bapa aku dah ambil kunci apa semua. Dalam lebih kurang jam 3 petang macam tu, lori polis pun sampai. So bapa aku dengan staff-staff dia semua angkat barang masuk ke dalam lori tersebut. Dan nak dijadikan cerita, lewat maghrib, barang kat dalam rumah masih belum habis naik atas lori. Dan bermula saja maghrib tu, dia mula mengamuk balik. Dia mengamuk balik, apa sahaja barang yang ada kat dalam rumah tu habis dibalingnya. Staf bapa aku sendiri pun bila azan saja maghrib, mereka pun dah tuan, kami minta diri dululah, kita sambung esok. Dan bapa aku pun tak boleh nak cakap apa, bapa aku pun faham. So kami pun keluar dengan lori polis tu. Memang duduk dekat depan quarters tersebut. Memang ditinggalkan macam tu je, pintu tak kunci, apa pun tak kunci. Dan kami check in balik ke hotel, tidur dekat hotel malam tu. Dan esok paginya kami sudahkan mengemas barang-barang semua. Dan kemudian kami pindah ke rumah sewa. So itulah dia kisah waktu kami menetap di quarters di Taiping, Swettenham Road dulu. Nama baru dia Jalan Istana Larut. So ini adalah gangguan pertama yang aku alami. Yalah, umur aku pun 3 tahun pada masa tersebut. So aku cuma boleh recall sikit-sikit bit and pieces saja. Yang mana yang lain-lain adalah penceritaan semula daripada keluarga aku sendiri. So keluarga aku tak tahulah, itu I don't think so itu kali pertama mereka. Tapi itu adalah kali pertama untuk aku. Dan bermula daripada situ, kemudian aku ada encounter yang lain lagi. So senang aku buat macam ni untuk aku susun ceritanya. Setakat ni aku bercerita daripada pengalaman yang aku alami sendiri. Tapi inilah kisah aku sewaktu kami menginap di Taiping, Swettenham Road, quarters polis. Yang mana quarters polis tu asalnya quarters, kemudian dijadikan balai trafik. Dan sekarang ni adalah IPD Taiping. Dan nama jalan juga telah ditukar kepada Jalan Istana Larut. Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Jangan subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya, InsyaAllah. Yeah.